Dalam isu terbaru yang melibatkan krisis air di Sabah, Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Noor menuduh Parti Warisan sebagai punca utama masalah air yang semakin teruk di negeri Sabah. Menurut Hajiji, tindakan Warisan menamatkan konsesi syarikat yang mengurus operasi loji rawatan air LRA di Sabah ketika mereka memerintah telah menyebabkan pengurusan air menjadi kucar-kacir. Tuduhan ini dilemparkan ketika Warisan sendiri menyalahkan Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS dan Pakatan Harapan PH Plus atas masalah air yang berlaku pada masa kini. Hajiji mendedahkan bahwa penamatan konsesi 9 syarikat kontraktor yang dilantik oleh kerajaan terdahulu bukan sahaja menyebabkan kerajaan negeri di Saman, tetapi juga terpaksa membayar pampasan berjumlah 315 juta ringgit Malaysia kepada syarikat-syarikat berkenaan. Langkah ini dikatakan menambah beban kewangan kerajaan serta mengganggu kelancaran pengurusan bekalan air di seluruh negeri. Menurut Hajiji lagi, tindakan Warisan diambil atas dasar dendam terhadap kerajaan terdahulu tanpa mengambil kira kesan jangka panjang terhadap rakyat. Beliau turut menyatakan bahwa selepas Warisan menamatkan kontrak syarikat-syarikat berkenaan, mereka melantik syarikat baru yang tidak berpengalaman dalam mengurus bekalan air. Akibatnya, pengurusan air di Sabah semakin merosot. Hajiji menekankan bahwa syarikat-syarikat baru yang dilantik itu tidak dapat menjalankan kerja dengan baik dan ini menambahkan lagi krisis air yang sedang dihadapi oleh rakyat Sabah. Persoalannya, mengapa Warisan menamatkan konsesi syarikat yang dilantik pada tahun 2013 dengan kontrak selama 20 tahun? Adakah tindakan ini diambil secara tergesa-gesa dan tanpa perancangan yang rapi? Menurut Hajiji, langkah itu diambil kerana Warisan mahu berdendam terhadap kerajaan terdahulu. Tetapi Warisan mungkin mempunyai alasan tersendiri yang belum didedahkan sepenuhnya. Apa yang lebih membingungkan adalah mengapa selepas mengambil alih kerajaan pada tahun 2020, Hajiji memilih untuk tidak menamatkan kontrak syarikat-syarikat yang dilantik oleh Warisan. Beliau menyatakan bahwa jika kerajaan GRS menamatkan kontrak syarikat-syarikat tersebut, kerajaan akan disaman lagi dan ini akan menyebabkan lebih banyak kerugian kewangan. Maka, Hajiji memutuskan untuk membiarkan syarikat-syarikat ini terus bekerja sehingga konsesi mereka tamat. Namun persoalannya, adakah ini langkah yang bijak? Jika syarikat-syarikat tersebut tidak mampu menguruskan bekalan air dengan baik, mengapa dibiarkan mereka meneruskan kerja? Adakah ini bermakna rakyat Sabah terus menanggung akibat daripada keputusan kerajaan terdahulu? Hajiji juga mendakwa bahwa Warisan sedang giat menjalankan jelajah di seluruh negeri, menyebarkan pembohongan dan fitnah terhadap kerajaan GRS. Beliau menyatakan bahwa Warisan cuba mengaburi mata rakyat dengan menuduh kerajaan sekarang sebagai tidak cekap dalam mengurus masalah air. Tetapi adakah ini benar? Atau adakah ini sekadar permainan politik untuk menyelamatkan imej kerajaan semasa menjelang pilihan raya negeri ke-17. Menjelang PRN 17 yang mungkin diadakan lebih awal daripada jangkaan, isu air ini pasti akan menjadi satu topik hangat dalam kempen politik. Rakyat akan menilai siapa yang benar-benar bertanggung jawab dalam krisis ini. Adakah ia kesilapan Warisan? Atau adakah kerajaan GRS juga perlu bertanggung jawab kerana tidak mengambil tindakan tegas setelah mengambil alih tampuk pemerintahan? Dalam situasi ini, satu perkara yang pasti. Krisis air ini perlu diselesaikan dengan segera. Rakyat Sabah berhak mendapat bekalan air yang konsisten dan berkualiti tanpa dipengaruhi oleh pergolakan politik.
Isu air ini bukan hanya soal politik, tetapi soal kebajikan asas yang melibatkan kehidupan harian rakyat. Sebagai penutup, adakah rakyat akan terus menyalahkan warisan atas krisis ini, atau adakah kerajaan GRS juga akan dipertanggungjawabkan? Rakyat Sabah kini perlu membuat keputusan, dan PRN17 mungkin menjadi penentu hala tuju masa depan negeri ini dalam menangani masalah air yang berlarutan.